Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelum kita mulakan pengajian kita, mari kita sama-sama bacakan ummul kitab Al-Fatihah kepada pengarang kitab ini, Bidayatul Hidayah, iaitu Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad Al-Ghazali rahmatullahi alaih, dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala mengalirkan manfaat zahir dan juga batin, dan juga ilmu zahir dan batin daripada Al-Imam Al-Ghazali kepada kita semua, melimpah ke dalam dada kita dan juga sanubari sehingga menyinari dan juga bercahaya jiwa kita dengan ilmu yang dilimpahkan dan dikurniakan oleh Allah SWT kepada Imam Al-Ghazali. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa min 'aynin la tadma'. Allahumma shrah sudurana lil Islam wa yassir lana umurana. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa imanal muttaqin ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina fi 'ulumil aqliyati wan naqliyah bi jahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wa intifa' wa ifadah wa istifadah wa hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih ibtiba'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpahan kurnianya, rahmatnya, anugerahnya, taufik dan juga hidayah serta inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata kita dapat berhimpun dalam majlis ini untuk kita sama-sama bermuzakarah dan juga berkongsi ilmu untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengenali adab-adab dan juga akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan memetik daripada cahaya ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mempelajari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah petanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua apabila Allah SWT sentiasa duduk dengan kita di dalam majlis khair, dalam majlis-majlis yang di dalamnya diajarkan kebaikan daripada Allah SWT. Semoga hati kita lebih hampir dengan Allah SWT. Ilmu yang bermanfaat yang boleh membawa jiwa seseorang lebih dekat kepada Allah SWT, itulah ilmu yang amat dihargai oleh Rasulullah SAW. Apabila bersabda ilmu itu ada dua, ilmu yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang hanya sekadar di lisan, tidak menyentuh hingga ke hati, manakala ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menyentuh ke hati, ilmu yang menembus sampai ke hati sehingga membawa hati tersebut menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah khaufnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah khasyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertambah cintanya kepada Allah dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang kita berhajat di sini adalah penyaksian hati kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, penyaksian hati kita, mata hati kita dan mata basirah kita kepada rahmat dan juga kasih sayang daripada Allah. Ini adalah simbol kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah yang Maha Berkuasa boleh saja membiarkan kita di tempat yang lain, di majlis-majlis yang dara, di tempat-tempat maksiat, di tempat-tempat yang penuh dengan kegelapan dan juga penuh dengan syaitan. Maka ini adalah suatu petunjuk cahaya hidayah yang Allah SWT letakkan. Allah SWT ingin tunjukkan kita jalan bagaimana untuk menghampirkan diri kita kepada Allah SWT. Baik, kita sambung dengan kitab Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah, permulaan jalan hidayah. Dan kita telah
menyelesaikan pada 2 minggu yang lepas mukaddimah daripada kitab ini, dan kita masuk dalam bahagian pertama. Perlu diingatkan lagi sekali bahawa kitab-kitab Imam Ghazali kebanyakannya adalah menyentuh aspek kerohanian dan juga aspek kebatinan, dan juga ia menyentuh kepada adab hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jika kita perhatikan setiap perenggan yang ditulis oleh Imam Ghazali, walaupun ini berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan suatu amalan yang zahir, tapi pada akhirnya Imam Ghazali pada penghujungnya akan membawa kita kepada muamalah dan juga adab hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana untuk menghala tujukan fokus hati tersebut terhadap amalan syariat ataupun amalan zahir yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah hakikat di sebalik amalan tersebut? Apakah batin? Apakah rahsia? Apakah hikmah di sebalik amalan zahir yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya seorang insan dia tidak melakukan syariat yang zahir hanya sekadar zahir, tetapi ia memahami hakikat dan juga intipati, saripati kepada setiap sesuatu yang disyariatkan oleh Allah, sesuatu yang diperintahkan, yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia bukan sekadar rupa dan juga bentuk zahir, tapi ini ada makna-makna yang batin, makna-makna yang mendalam, yang setiap amalan syariat yang difardukan ataupun yang disunahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas hamba-hambanya. Baik, bahagian pertama, Imam Ghazali membawakan adab-adab melaksanakan ketaatan. Jika kita perhatikan, kitab ini penuh dengan adab-adab. Kerana ilmu itu datang dengan adab. Bila Imam Ghazali berbicara mengenai gelincir matahari, terbitnya matahari, bagaimana adab-adabnya ketika itu yang patut dimainkan peranannya oleh manusia. Ketika bertayamum, bagaimana adab-adabnya. Ketika menyiapkan diri untuk salat, bagaimana adab-adabnya. Wudu, bagaimana adabnya. Bila hendak ke masjid, bagaimana adabnya. Kerana agama kita ini berdiri di atas asas adab. Syariat dan juga ilmu yang kita pelajari keseluruhannya diselubungi dengan adab dan juga akhlak. Jika seseorang itu semakin tinggi ilmunya tetapi semakin kurang adabnya, maka ada suatu kesilapan di situ. Satu orang dengan ilmu yang dipelajari, semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi komitmennya kepada agama, semakin kurang adabnya kepada masyarakat, semakin kurang adabnya bersama dengan rakannya, semakin kurang adabnya dengan jiran tetangganya. Semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi komitmen agamanya, semakin kurang adab dan akhlaknya kepada saudara maranya, kepada adik-beradiknya. Maka ada satu orang dengan ilmu tersebut. Kerana ilmu itu bukan hanya datang dalam bentuk rupa begitu sahaja, seolah-olah maklumat yang dipindahkan ke dalam akal fikiran, tidak. Tetapi ilmu itu datang bersama dengan adab. Datang bersama dengan adab yang memberi kesan kepada hati kita. Bagaimana hati kita berhubungan dengan Allah, bagaimana hati kita berinteraksi dengan Allah, dan bagaimana berinteraksi dengan manusia dan juga makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ada dua aspek yang perlu kita perhatikan, berhubungan dengan Allah dan juga berhubungan dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang ulama yang besar bernama Imam Abdul Rahman, beliau adalah anak murid kepada Imam Malik rahmatullahi alaih. Imam Malik rahmatullahi alaih seorang imam besar yang mengumpulkan hadis-hadis di dalam kitab Muwatta'nya yang dikenali sebagai Muwatta' Imam Malik. Maka apabila Imam Abdul Rahman selesai belajar selama 20 tahun bersama dengan Imam Malik sehingga wafatnya Imam Malik rahmatullahi alaih, maka setelah wafat beliau, maka Imam Abdul Rahman menyesal, katanya, aku menyesal kerana 18 tahun daripada tempoh kesemua pengajian aku. 18 tahun aku belajar adab, dan 2 tahun yang terakhir aku belajar syariat daripada Imam Malik rahmatullahi alaih. Dan setelah aku melihat kewafatan daripada Imam Malik, dan aku menyesal daripada corak pengajian aku. Kalau aku tahu
Daripada awal lagi aku akan gunakan keseluruhan 20 tahun belajar hanya adab daripada Imam Malik rahmatullah alaih. Kerana ilmu itu boleh didapati daripada mana-mana ulama. Kalau sekadar ilmu, kalau sekadar maklumat boleh didapati daripada mana-mana fuqaha, boleh didapati daripada mana-mana ulama. Tetapi ulama yang datang dengan ilmu bersama dengan adab jarang untuk didapati. Maka sehingga Imam Abdul Rahman mengatakan, dan aku perhatikan ilmu bersama dengan adab terdapat pada Imam Malik rahmatullahi alaih. Imam Malik rahmatullahi alaih dikenali sebagai Imam Darul Hijrah. Gelarnya Imam Darul Hijrah itu imam ataupun ulama kepada tempat hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menetap di Madinah dan mengajar hadis di dalam Masjid Nabawi, di dalam Masjid Nabi. Di situ makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sininya berlakunya majlis-majlis yang dilakukan oleh Imam Malik rahmatullahi alaih. Sepanjang tempoh Imam Malik berada dalam kota Madinah, Imam Malik tak pernah memakai selipar di dalam kota Madinah. Itu bagaimana aku boleh memakai selipar di dalam sebuah kota yang di dalam tanahnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Imam Malik hidup pada zaman ini, mungkin manusia pada zaman ini mengatakan Imam Malik seorang isteri. Apa kena mengenai selipar dengan agama kita sehingga perlu dicabut selipar ketika di kota Madinah? Rasulullah SAW sudah wafat di dalam tanah, kenapa perlu tinggalkan selipar? Kenapa perlu beradab sampai begitu sekali? Kalau Imam Malik hidup pada zaman sekarang, mungkin manusia pada zaman ini mereka memikirkan Imam Malik seorang isteri. Apa kena mengenai capal, apa kena mengenai selipar dengan agama? Tapi Imam Malik rahmatullahi alaih seorang yang faham adab dan seorang yang faham akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu apa kaitannya selipar yang dipakai dengan seorang yang berada di bawah tanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik mengetahui bahawa yang berada dalam tanah itu bukannya jenazah yang mati. Mereka hidup di alam mereka. Para anbiya hidup di sisi Allah SWT di alam mereka. Di dalam Al-Quran mengatakan, jangan kamu sangka bahawa para syuhada mati, bahkan ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Allah SWT, diberi nikmat dan rezeki oleh Allah. Kalau itu hal keadaan syuhada, bagaimana hal keadaan para anbiya? Bagaimana hal keadaan para rasul? Bagaimana hal keadaan penghulu kepada seluruh rasul? Adakah kita boleh benarkan Nabi SAW berpindah daripada dunia ini kemudian terus mati, tidak ada hubungan langsung dengan kita? Mustahil. Manusia ini tidak mati. Mati itu adalah satu istilah yang digunakan oleh kita di dunia ini. Manusia itu hanya berpindah alam. Mati itu hanya sebagai satu istilah menunjukkan perpindahan alam daripada alam dunia ke alam barzakh. Bagaimana seorang mukmin boleh memikirkan bahawa apabila seseorang yang berpindah alam dan terus terputus daripada alam dunia ini? Lagi-lagi Rasulullah SAW yang setiap Isnin dan Khamis dipaparkan setiap amalan daripada umatnya di hadapannya. Adakah seorang mukmin boleh terfikir dia boleh terputus hubungan dengan Rasulullah kalau setiap amalannya dipaparkan setiap Isnin dan Khamis pada baginda SAW di dalam alamnya? Dan baginda mengatakan, wafatku baik untuk umatku, kerana aku dipaparkan amalan umatku kepadaku, dan jika aku perhatikan, aku dapati amalan umatku baik, maka aku akan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika aku dapati amalan umatku buruk, maka aku akan memohon ampun daripada Allah untuk umatku itu. Aku akan memohon istighfar untuk umatku. Nabi di mana? Di mana Nabi? Di mana kita? Permohonan istighfar dilakukan di mana? Dan kita masih berada di mana jika amalan buruk itu dipaparkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Betapa sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa kasih dan cintanya Rasulullah kepada kita umatnya, sehingga setiap laporan pekerjaan dan juga perbuatan kita dipaparkan dan dilaporkan di hadapan Rasulullah.
Dan Rasulullah SAW sentiasa sedar apa yang dilakukan oleh umatnya dan memohon istighfar ke atas kita. Adakah seorang mukmin boleh memikirkan suatu keputusan hubungan daripada Nabi Muhammad SAW, terputus hubungan hanya kerana kita berada di alam dunia dan Rasulullah berada di alam barzakh? Dan daripada siang-siang Rasulullah mengatakan kita tidak terputus. Kamu berada di alam dunia, aku berada di alam barzakh. Aku menyaksikan engkau. Setiap Isnin dan Khamis akan dipaparkan. Sama ada baik aku bersyukur, kalau buruk aku beristighfar kepada Allah. Imam Malik rahmatullah alaih tidak pernah memakai selipar sepanjang berada dalam kota Madinah. Pada zaman dahulu kota Madinah, bila kita sebut kota Madinah, pada zaman Rasulullah SAW dan zaman para sahabat, yang dinamakan kota Madinah itu lebih kurang saiznya Masjid Nabawi sekarang. Itulah border. Dan kita pergi hujung daripada Masjid Nabawi yang dengan tambahan mamar di belakang. Tambahan mamar. Hujung mamar itu lebih kurang itulah sempadan kota Madinah. Itulah ada kota, ada kubu, ada benteng, ada pintu-pintu untuk masuk, ada penjaga pintu untuk masuk dalam kota Madinah. Dan dalam kota itu, dalam kawasan Masjid Nabawi, compound Masjid Nabawi, kompleks itu, dalam kawasan mamar, itulah rumah para sahabat. Tempat Masjid Nabawi itulah rumah 9 isteri Nabi Muhammad SAW. Dan di belakang itu rumah Sayyidina Ali, rumah Sayyidina Abu Bakar, di sana rumah daripada Sayyidina Hamzah, Abdullah bin Abbas, semua di kawasan kota Madinah dalam Masjid Nabawi. Imam Malik rahmatullah alaih jika hendak buang air, maka beliau tidak akan membuang air dalam kota Madinah. Akan keluar daripada kota Madinah, berjalan dan buang air di kota Madinah, keluar daripada kota Madinah. Bagaimana aku boleh buang air kecil atau buang air besar di dalam sebuah kota yang dalam tanahnya ada Rasulullah SAW? Aku tak tergamar. Imam Malik rahmatullah alaih sekali sedang mengajarkan hadis, mengajarkan muwatta' ni kepada anak muridnya. Tiba-tiba sedang dalam pengajian mukanya merah padam. Maka anak murid ini sedar. Maka Imam Malik mukanya pucat semacam. Maka setelah daripada pengajian tutup satu kitab, maka Imam Malik memanggil salah seorang anak murid ini turun tengok di belakangnya ada apa. Bila disingkapkan jubah Imam Malik, terdapat kali jengking di belakang Imam Malik yang telah sengat lebih kurang 17 ataupun 18 sengatan di belakang Imam Malik. Maka anak murid ini terperanjat, wahai Imam, mengapa kamu tidak bilang kepada kami siang-siang daripada awal sengatan? Daripada sengatan pertama ini sudah berbisa. Imam Malik mengatakan, aku tidak tergamak untuk memotong bacaan daripada hadis Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW berada di situ semata-mata kerana sengatan daripada kali jengking. Adab aku kepada hadis dan juga perkataan Rasulullah SAW. Begini bagaimana adab yang dimiliki Imam Malik rahmatullah alaih. Setiap kali untuk keluar daripada rumahnya menuju ke Masjid Nabawi untuk mengajarkan hadis, maka beliau akan mandi dan bersihkan, menyucikan dirinya memakai pakaian yang bersih, yang baru masuk dalam Masjid Nabawi akan mengajarkan sebagai satu adab untuk mengajarkan hadis Rasulullah SAW. Jika ada seorang yang datang daripada luar berjumpa dengan Imam Malik untuk bertanya mengenai masalah-masalah agama, maka Imam Malik akan menjawab masalah fiqh ataupun berkenaan dengan fatwa atau berkenaan dengan ijtihad dalam masalah fiqhiyah, maka Imam Malik akan jawab. Tapi apabila seseorang boleh bertanya mengenai hadis Rasulullah SAW, maka Imam Malik menghentikan sekejap dan dia masuk dalam rumahnya dan dia mandi dan mencuci, membersihkan dirinya, keluar semula. Pertanyaan kamu, hadisnya begini, Rasulullah SAW bersabda demikian dan demikian. Begitu bagaimana Imam Malik mempunyai adab. Dia tidak heran mengapa Imam Abdul Rahman mengatakan, kalau aku tahu 20 tahun aku akan habiskan hanya belajar adab daripada Imam Malik rahmatullahi alaih.
Maka begini bagaimana ilmu ini datang. Ilmu yang penuh dengan cahaya daripada Rasulullah secara bersanad, yang diambil daripada guru, daripada guru, daripada generasi ke generasi yang rantai yang tidak putus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada segi riwayat ilmu dan juga dirayah, iaitu kefahaman ilmu. Ini datang bersanad dan bersama dengan adab dan juga akhlak, daripada dada guru kepada dada anak muridnya. Dada anak muridnya, ilmu itu dipindahkan kepada anak muridnya pula. Begini bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ulama al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Seperti mana Tuan Pengurusi disebutkan tadi, pewaris. Maka ilmu itu, cara transmitnya atau cara perpindahan ilmu adalah melalui konsep pewarisan. Maksudnya seorang yang mewariskan dan yang diwarisi mempunyai hubungan secara langsung. Ada hubungan waris, seperti mana pusaka. Seorang yang tidak boleh mewarisi pusaka, jadi tidak ada apa-apa hubungan dengan orang yang diwarisinya. Maka perkataan Rasulullah SAW, pewarisan itu telah menunjukkan konsep pewarisan dalam ilmu. Ini bukan datang yang dia belajar sendiri daripada terjemahan Al-Quran dan terjemahan Bukhari dan Muslim, dan dia menelaah sedikit kitab sana, sedikit kitab sini, dan buka YouTube, buka internet, kemudian dia keluar dari ulama segera. Tiba-tiba dia boleh bercakap mengenai hadis, hadis sahih, hadis hasan. Bagaimana seseorang yang tidak duduk bersuhbah, berdamping dengan ulama, hanya belajar daripada kitabnya sendiri, tidak ada asas bahasa Arab, tidak tahu nahwu, tidak tahu saraf, tidak tahu balaghah, tidak tahu mantik. Yang ini adalah suatu ilmu-ilmu yang penting untuk memahami hukum hakam, untuk memahami Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini bersama dengan Maggi segera dan juga makanan-makanan segera yang lain, suatu budaya timbul di kalangan kita, ulama-ulama segera, mufti segera, muhaddisin segera. Maka biasanya mereka yang datang bukan daripada pintu ilmu yang sebenar, mereka akan datang dengan ilmu, mereka akan datang tanpa adab dan tanpa akhlak. Dan tidak bermakna pula apabila mereka berinteraksi dengan kita tanpa adab, kita membalas mereka pun dengan tanpa adab, dengan biadab. Tidak. Semakin mereka biadab, semakin mereka tidak beradab, semakin kita balas dengan adab. Jika mereka tidak tahu bagaimana cara beradab, kita ajar mereka bagaimana cara beradab. Jika mereka datang kepada kita dengan biadab, kita ajar makna adab daripada Rasulullah. Kita ajarkan kepadanya makna kasih sayang dan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin. Imam Ghazali mengatakan, muka surat 22, ada adab melaksanakan ketaatan. Ketahuilah wahai bahawa perintah Allah itu ada yang fardu, yakni wajib, dan ada yang sunnah. Yang fardu ialah modal, iaitu asas perniagaan, dan dengan modal ini kita akan selamat. Sedangkan yang sunnah itu ialah keuntungan, laba kita, dan dengan keuntungan itu kita akan mendapat beberapa darjah kelebihan. Rasulullah SAW bersabda, Yaqulullah tabaraka wa ta'ala, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimisli ada'i ma aftaratu alayhim, wa la yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa lisanahu alladhi yantiqu bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijluhu allati yamshi biha. Artinya Allah Ta'ala telah berfirman dalam hadis Qudsi, tidak ada sesuatu cara yang lebih sesuai untuk hamba-Ku menghampirkan dirinya kepadaku dengan seumpama mereka melakukan ibadah yang telah Aku fardukan ke atas mereka, dan sentiasa seorang hamba menghampirkan diri kepada Aku dengan menambah amalan yang sunnah-sunnah setelah mereka melakukan yang fardu-fardu, hingga Aku mencintainya,
hingga aku mencintainya, hingga aku mencintainya. Maka apabila aku telah mencintainya, maka akulah pendengaran yang dia mendengar dengannya, dan akulah penglihatan yang dia melihat dengannya, dan akulah lidahnya yang dia bercakap dengannya, dan akulah tangannya yang dia menyentuh dengannya, dan akulah kakinya yang dia berjalan dengannya. Hadis riwayat Bukhari daripada Abu Hurairah. Dan engkau wahai penuntut tidak dapat melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala kecuali dengan menguasai hati dan seluruh anggotamu pada sekalian masa dan nafasmu, bermula dari masa pagi sampai ke petang. Apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali dan perangan yang kita bacakan tadi adalah dua bentuk amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan ke atas kita, satu yang berbentuk fardu dan satu yang berbentuk sunat ataupun sunnah. Imam Ghazali mengatakan yang berbentuk fardu itu adalah modal untuk kita selamatkan diri kita daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah tanggungjawab untuk kita laksanakan sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Itu suatu duty dan juga tanggungjawab yang perlu kita laksanakan. Tapi sesuatu yang mempunyai makna kehampiran dan juga kedekatan, takarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada makna yang sebenarnya terletak kepada amalan-amalan sunat. Kerana amalan-amalan wajib ini lebih berbentuk duty, lebih kepada tanggungjawab untuk melepaskan diri kita daripada sesuatu yang telah ditanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita terlepas daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sebagai suatu peningkatan maqam kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, suatu makna kehampiran dan kedekatan, takarub kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berhajat kepada amalan-amalan sunat. Dengan memperbanyakkan amalan-amalan sunat, begini bagaimana seseorang itu menghampirkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping dia bermujahadah dengan nafsunya. Kerana biasanya penyakit-penyakit hati seperti riya, seperti ujub, seperti takabur, sombong, ini lebih hampir untuk terkena kepada memperbanyakkan amalan sunat, bukan amalan wajib. Kerana amalan wajib ialah suatu benda yang memang kita kena buat. Zakat memang kita wajib buat. Fardu Ramadan memang kita kena buat. Semua orang buat. Tapi suatu benda yang menjadi tambahan amalan kita untuk kita takarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka penyakit-penyakit hati dia mudah untuk menerkam kepada hati, kepada punya hati itu yang melakukan amalan-amalan sunat. Kenapa? Dia nampak dia sudah bersama dengan benda-benda yang wajib, perkara-perkara yang fardu, dia ada tambahan. Dan di situ akan datang sifat ananiah, sifat keakuan, keegoan, rasa sombong, rasa ujub, hairan dan juga kagum lihat kesolehan dirinya. Dan lihat orang lain tak seperti dirinya, lihat adik-beradiknya yang lain tak seperti dirinya, dilihat jiran tetangganya, rakan sejawatnya tidak sepertinya. Dia dapat lakukan amalan soleh, dia dapat sudah ibadah haji, kemudian bertambah lagi dengan umrah, sudah dengan zakat dan sedekah lillah, derma dan sebagainya. Maka dia nampak perkara-perkara tersebut pada dirinya. Apabila dia lupa untuk sandarkan segalanya kepada taufik Allah Subhanahu Wa Taala, di situ mujahadah nafsu. Di situ kita perlu sentiasa diperingatkan lagi yang lain. Kerana seseorang itu sentiasa berinteraksi dengan pandangan mata manusia, berinteraksi dengan sanjungan manusia, dengan pujian manusia, dengan kedudukan di mata manusia, pangkat di sisi manusia, nama yang harum di sisi manusia. Dia ingin namanya harum di sisi manusia, sehingga membuatkan dia terlupa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang diinginkan keridaan Allah, yang diinginkan pandangan Allah, tapi dia terlupa pandangan Allah, fokusnya kepada pandangan manusia. Bagaimana manusia kata kepadanya, bagaimana manusia melihat kepadanya, bagaimana keduduk manusia memandangnya. Di situ fokusnya.
Maka ulama kata teruskan dengan amalan fardu dan amalan sunnah, teruskan amalan sunnah bersama dengan mujahadah nafsu tersebut. Dan bukan menunggu sehingga dia menjadi sempurna baru dia melakukan amalan-amalannya. Kerana seseorang itu jika dia hendak menunggu sehingga dia menjadi sempurna, menjadi insan yang kamil, hati yang ikhlas setulus-tulusnya, maka tidak adakah siapa yang beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana keikhlasan itu datang setelah daripada manusia teruskan amalannya dengan istiqamah. Natijah daripada istiqamah itu akan datang keikhlasan apabila amalan itu mulai mendarah daging dalam diri seseorang. Di situ kelebihan yang Allah SWT letakkan kepada orang yang sudah lama beramal, dan dalam keadaan dia mengetahui bahawa dia mempunyai suatu penyakit hati yang dia perlu mujahadah. Dan apabila dia melakukan amalan dan jika sifat itu datang, dia mula lawam, dia mula mencela dirinya, kenapa datang sifat tersebut? Kenapa perlu aku harapkan kepada pandangan manusia? Kenapa aku perlukan kredit daripada manusia? Kenapa kalau nama aku tak letak di situ aku terasa hati? Bukankah aku nakkan pandangan Allah? Kalau manusia tak bagi kredit pada aku, bukankah sudah cukup kredit daripada Allah SWT yang maha mengetahui setiap amal zahir kita dan juga amal batin kita? Siru ila Allah murjan wa makasir. Ulama tarjah mengatakan terus berjalan menuju kepada Allah SWT dengan amalan kamu dalam keadaan kamu timpang dan juga patah-patah. Timpang dan juga patah-patah. Apa maksudnya? Dalam keadaan ketidaksempurnaan kita, tetapi daripada masa ke semasa kita cuba baiki amalan kita, sempurnakan amalan kita, daripada zahirnya dan daripada segi batinnya, daripada kondisi hatinya, daripada segi suasana hatinya, bagaimana hubungan hatinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dia masih inginkan kemegahan di sisi manusia, maka dia perlu lagi mujahadah. Bukan bermakna dia terus tinggalkan amalan. Kerana itu proses tarbiyah yang ulama letakkan, terus menuju kepada Allah dengan amalan kamu, dengan ibadah kamu, dengan dakwah kamu, dan keadaan kamu timpang dalam ada cacat celanya dalam amalan kamu, ada cacat celanya dalam hati kamu, tetapi dalam masa yang sama kamu cuba untuk memperbaiki islahun nafs, tazkiyatun nufus. Dalam masa yang sama sucikan hati, sucikan jiwa, bersihkan hati. Niatkan aku buat amalan ini akan aku nak dapatkan ikhlas. Ya Allah ikhlas, ya Allah ikhlas. Dan natijah daripada istiqamah akan keluar buah hasil yang masak ranum, namanya ikhlas. Seorang yang istiqamah makan nasi pagi, tengah hari, malam. Pagi, tengah hari, malam, tidak timbul rasa takabur, riak wujud pada diri. Makan nasi, seheran dengan dia. Hebat aku dapat makan nasi goreng belacan. Pagi tadi hebat aku nasi lemak dengan soto goreng. Seorang yang istiqamah, dia takkan terfikir untuk dia riak ataupun ujub ataupun takabur, semua kan telah menjadi suatu benda yang mendarah daging dalam dirinya. Begitu juga amal-amalan apabila seorang lakukan istiqamah bersama pengawasan hatinya, perbaikan hatinya, maka sesuatu yang telah menjadi darah daging, maka fokusnya akan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fokusnya hanya kepada Allah. Maka dengan amalan sunnah, amalan nafi, itu lebih mentakarubkan dan menghampirkan manusia kepada Allah SWT berbanding daripada amalan fardu. Seorang pembantu rumah yang diberi kerja 5 kerja, di mana kita difardukan 5 solat waktu sehari semalam. Bayangkan seorang pembantu rumah, orang gaji yang diberi 5 pekerjaan. Pekerjaan A, B, C, D, E. Dan dalam pekerjaan, di dalam rumah, tepi rumah tersebut ada perigi,
dan anak kepada tuan rumah tersebut menghampiri kepada perigi tadi, dan perjalanannya boleh menjatuhkan dan menjunamnya ke dalam perigi. Dan pembantu rumah tadi kata, aku diberi 5 tugas di dalam rumah. Yang ini tak termasuk tugas aku: cuci pinggan mangkuk, cuci kereta, cuci rumah, kain baju, dan juga kemas rumah. Yang masuk pergi ini tak kena mengena dengan aku. Jadi ini tambahan, lah kita apa pun tak tahu. Jika anak itu masuk dan terjunam ke dalam perigi, cedera parah ataupun mati, bila tuan rumah kembali, adakah dia akan gembira dengan pembantu rumah tadi ataupun orang gaji, walaupun dia telah menyempurnakan kelima-lima amalan ataupun kelima-lima tugas yang diberikan? Betul, tuan rumah akan marah dengan dia. Begitu bagaimana manusia yang Allah SWT telah berikan beberapa tugas tanggungjawab yang telah difardukan kepada Allah SWT, tetapi ada amal-amalan tambahan yang lain. Allah Ta'ala cinta dan suka bagi seorang hamba itu menghampirkan dirinya kepada Allah dengan amal-amalan sunnah, dengan solat-solat sunatnya, dengan puasa-puasa sunatnya, dengan sedekah-sedekah sunatnya selain daripada zakat pendapatan ataupun zakat harta, dengan pembacaan Al-Qurannya, dengan zikrullahnya. Itu amalan sunat. Amalan sunat, pegang makna sunat, sesuatu yang dilakukan dia mendapat pahala. Bila tidak dilakukan, dia tidak mendapat apa-apa. Dan apakah itu sunnah? Di sini sunnah dalam bahasa Melayu ada satu sunnah, yang lain sunat. Tapi dalam bahasa Arab, kedudukannya boleh dipanggil sunnah ataupun sunat. Ini yang sama sahaja. Tapi biasanya orang Melayu kita panggil sunnah untuk sesuatu yang menunjukkan kehidupan Rasulullah SAW keseluruhannya, dan juga apa yang dibawa oleh Khulafa' ar-Rasyidin, dan apa yang dibawa oleh para sahabat, dan apa yang dipandang baik oleh ulama muslimin. Man sunnatan sanna sunnatan, kata Nabi, pada siapa yang memulakan sunnah yang baru, maka baginya adalah ganjaran dan pahala orang yang melakukan setelah dia. Apa sahaja benda yang baru? Kata seorang melakukan satu bentuk dakwah yang baru yang tidak pernah dilakukan sebelum itu, walaupun tak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan kemudian cara dakwah itu diikuti oleh orang setelahnya, dan semua orang yang mengikuti cara dakwah yang dilakukan, yang dipeloporinya, yang dirintisnya, semua pahala orang yang ikut jalan pendekatan dan juga usul yang digunakan, semua pahala akan masuk kepada diri. Dan begitu dengan amal-amalan yang lain. Dimulakan amalan yang baik dalam keluarga, dimulakan dengan amalan wakaf Quran, katakan digalakkan kepada adik-beradik yang lain untuk lakukan wakaf Quran ataupun wakaf tanah untuk digunakan untuk masjid dan sebagainya. Orang yang berada dia cuba lakukan sesuatu yang baik, dan perkara yang baik itu diikuti oleh orang yang lain ataupun ahli keluarga yang lain, dan dijadikan suatu adat kebiasaan. Keturunannya, anaknya, cucu cicitnya, bila ada tanah, bila ada duit, mesti wakaf Quran ataupun wakaf tanah dan sebagainya. Apa sahaja yang dirintis, tidak semestinya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kerana kaedah dalam agama kita, Rasulullah SAW tidak melakukan semua perkara yang baik. Nabi SAW tugasnya sebagai penghulu kepada seluruh Rasul mempunyai tugas-tugas yang besar sepanjang 25 tahun ataupun 24 tahun tugasnya, daripada Mekah sehingga ke Madinah. Tugas-tugas yang besar. Nabi SAW telah menghamparkan suatu usul, suatu kaedah, suatu petunjuk dalam melakukan kebaikan. Maka setelah daripada itu, ulama-ulama boleh mengeluarkan apa sahaja bentuk kebaikan daripada
yang yang tidak terkeluar daripada konteks Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak terkeluar daripada konteks Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berhati-hati untuk menghentam ataupun mengkondem orang lain yang melakukan sesuatu kebaikan yang tidak hanya dengan beralasan Rasulullah SAW tidak melakukannya. Maka ini bertentangan dengan apa usul yang digunakan oleh Ahlussunnah wal Jamaah yang kaedahnya diambil oleh Rasulullah SAW sendiri dan para sahabat. Kehidupan para sahabat, mereka melakukan sesuatu, kadang-kadang suatu amal kebaikan tanpa konsultasi dengan Rasulullah, tanpa meminta ataupun meminta penjelasan apakah fadilat melakukan sesuatu. Contohnya ada sahabat ketika lepas daripada i'tidal, Rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, ditambah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi daripada i'tidal. Selain Imam Majlis Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, ada seorang sahabat tambah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Lepas daripada salam Nabi SAW tulis, siapa yang tambahkan tadi? Kemudian sahabat tadi tak jawab. Rasulullah kata, jangan khawatir, ada satu kebaikan yang aku nak bagi tahu kepada kamu. Ana ya Rasulullah, hampir kepada kamu. Kamu yang disebutkan tadi, ya Rasulullah, saya yang tambahkan kalimah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi lepas membaca Rabbana lakal hamd. Nabi SAW kata, Masya Allah, Masya Allah, selepas kamu mengucapkan perkara tersebut, aku melihat berapa puluh malaikat datang daripada arah langit berebut-rebut untuk menulis amalan tersebut untuk dinaikkan ke langit. Soalnya tidak pernah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Para sahabat nampak perkara itu ada satu kebaikan, maka dilakukan. Begitu juga dengan seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, imam di tempat kami di Masjid Quba. Masjid Quba dan satu masjid yang lain yang luas sikit daripada kota Madinah, yang ada imam yang ditentukan, tertibkan di situ. Maka dibawa pengaduan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, imam di tempat aku mempunyai suatu kebiasaan yang pelik tak pernah dilakukan olehmu. Rasulullah mengatakan, apa dia? Setiap kali membaca Al-Fatihah, beliau akan membaca surah, dan setiap kali membaca surah akan membaca surah Al-Ikhlas. Dan setiap kali membaca lepas Al-Fatihah, apa sahaja surah yang dibacanya, kemudian dia akan tutup dengan surah Al-Ikhlas, barulah dia rukuk. Dan perkara ini aku tak pernah perhatikan kamu lakukan, ya Rasulullah. Membaca dua surah bermakna lepas Al-Fatihah, sahabat tadi membaca dua surah. Yang pertama surah apa saja yang dipilih, yang kedua pasti surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Maka Rasulullah SAW benarkan yang demikian, panggil imam tersebut. Maka sahabat tadi memanggil sahabat yang lain tadi yang dilantik menjadi imam di situ, Masjid Quba. Maka ditanya oleh Rasulullah SAW, benarkah apa yang dilaporkan bahawa kamu menambah surah Al-Ikhlas? Dan Rasulullah SAW tidak pernah menyatakan sebarang fadilat untuk membaca surah Al-Fatihah sebagai surah yang kedua selepas surah yang dibacakan lepas Al-Fatihah. Adakah kamu melakukan yang demikian? Benar ya Rasulullah. Mengapa kamu lakukan? Kerana cinta aku kepada surah Al-Ikhlas. Maka apa jawab Rasulullah SAW spontan? Cinta kamu kepada surah Al-Ikhlas akan memasukkan kamu ke dalam syurga. Ini adalah berkaitan dengan cinta. Sahabat faham berkenaan dengan cinta, dia tidak perlukan bertanya kepada Rasul apakah fadilatnya. Dilakukan kerana kecintaan, tenggelam dalam cinta. Cinta kepada surah Al-Ikhlas ditunjukkan dan dizahirkan dalam membacanya dalam setiap kali lepas surah dalam Al-Fatihah, dalam surah, dalam solat ini. Ini perkara bid'ah, tapi bid'ah hasanah, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Begitu dengan sahabat-sahabat yang lain yang meminum air darah Rasulullah SAW. Nabi SAW tak pernah menyuruh sahabat minum darah. Nabi SAW kata, ini darah bekam aku, buang di tempat yang lain. Sahabat tadi Abdullah ibn Rawah yang mengambil darah tersebut, pergi ke suatu tempat, lihat kanan dan kiri tidak ada orang, dia telan, dia minum dan dia telan darah tersebut.
Dan dia tidak diperintahkan oleh Rasulullah, dan tidak ada Nabi SAW menyatakan fadilat minum darah aku, tidak ada. Dilakukan semata-mata kerana cinta kepada Rasulullah SAW. Itu rukun cinta. Rukun cinta, penzahiran cinta yang tidak ditunjukkan oleh seseorang selagi ia tidak bercanggah dengan konteks Quran dan juga Sunnah, ia diperbolehkan. Ia diperbolehkan. Rukun cinta bebas selagi ia tidak terkeluar daripada Al-Quran dan juga Sunnah. Dan apa yang dilakukan oleh sahabat pasti dan pasti tidak terkeluar daripada Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak, dia tidak akan minum darah Rasulullah SAW. Kalau dia tahu perkara itu haram, dia tidak akan minum darah Rasulullah. Walaupun darah ini dalam agama kita adalah najis. Tapi kecintaan para sahabat kepada Nabi SAW menyebabkan manfaat dan juga pengenalan yang kepada Rasulullah adalah lebih mendalam lagi. Maka bila dia kembali kepada Rasulullah SAW, Nabi SAW bertanya, wahai Abdullah, di mana kamu buang darah aku? Ya Rasulullah, aku buang darah kamu di tempat yang tidak ada siapa yang boleh melihat. Maka Rasulullah bertanya, adakah kamu telan? Benar ya Rasulullah, aku tidak tergamak untuk buang darah kamu di tanah. Tidak minta fadilat, tetapi fadilat datang lepas dia menzahirkan kecintaan. Apa kata Nabi SAW? Kenapa kamu minum najis? Rasulullah menjawab begitu. Kenapa kamu minum kotoran? Aku tidak perintahkan kamu. Wahai Abdullah, yang kena darah aku telah bercampur dengan darah kamu, maka seluruh darah dan juga daging kamu diharamkan Allah daripada api neraka. Kerana cinta. Dan banyak lagi hadis-hadis yang ada seperti ini. Ada sahabat yang meminum air kencing Rasulullah SAW. Ada sahabat mengumpulkan air peluh Rasulullah ketika Rasulullah baring di atas pembaringan kulit waktu panas, dan peluh Rasulullah bertakung di atas kulit, dijadikan atar dan juga minyak wangi peluh Rasulullah. Dan tidak ada air liur dan air ludah Rasulullah yang jatuh ke tanah, melainkan para sahabat akan berebut-rebut untuk mendapatkannya. Setiap air jatuhan wuduk Rasulullah SAW, berebut para sahabat untuk dapatkan sabungan. Apabila Nabi SAW cukur rambut, potong rambut, para sahabat akan berkerumun, akan berebut untuk mengambil setiap satu persatu daripada rambut Rasulullah. Setiap seorang akan dapat. Bahkan kadang-kadang Rasulullah ambil dan panggil lagi daripada kabilah tersebut masih belum dapat lagi rambut aku, bagi-bagi kan. Kalau golongan sahabat hidup pada zaman ini, maka umat akan melihat ini sesuatu yang ekstrim. Minum darah Rasulullah, minum air kecil Rasulullah, mengumpulkan air peluh, berebut air ludah dan juga air liur Rasulullah, berebut untuk dapatkan air jatuhan wudu, berebut untuk dapatkan rambut. Mungkin umat yang tidak faham mereka akan mengatakan, bagaimana sahabat boleh lakukan yang demikian? Apa kena mengenai rambut dengan agama? Adakah agama menyuruh kita melakukan sedemikian? Adakah agama menyuruh untuk berebut air ludah dan air liur? Kerana mereka hanya melihat Rasulullah daripada zahir saja, apa sunnah syariat. Mereka hanya melihat syariat saja daripada Nabi SAW. Padahal kita ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kita melihat keseluruhannya secara kulliyah. Keseluruhan apa yang keluar daripada Rasulullah kita ambil. Apa sahaja yang berkaitan dengan Rasulullah kita sampaikan. Balighu anni walau ayah, kata Rasulullah SAW. Sampaikan anni daripada aku. Bahasa Arab an juga bermaksud berkenaan denganku. Sampaikan apa sahaja yang berkenaan denganku, walau ayat, walaupun satu ayat kepada umat. Maksud bukan saja hadis, perkataan perbuatan Rasulullah, tapi setiap ciri-ciri fizikal Rasulullah SAW disampaikan kepada umat, supaya umat kenal Rasulullah. Itu sebahagian daripada agama. Kerana itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka bersusah payah melaporkan riwayat-riwayat dalam Syama'il mengenai berapa uban Rasulullah SAW. Para sahabat faham bahawa berapa uban itu pun sebahagian daripada agama, dan ianya layak dan juga berhak untuk dilaporkan, diriwayatkan
dijaga dan dipelihara untuk ditransmitkan kepada generasi setelah ini sampai umat sehingga hari kiamat mengetahui berapa uban pada diri Rasulullah SAW. Naam, itu juga adalah agama. Kalau tidak, mereka tidak bersusah payah melaporkan berapa uban Rasulullah SAW. Dan tajuk daripada Syama'il mengenai capai atau sandal Rasulullah SAW. Ada tajuk yang lain mengenai baju perang Rasulullah SAW, yang lain senjata Rasulullah, yang lain haiwan tunggangan Rasulullah, siapakah nama-nama mereka. Unta siapa namanya, keledai Rasulullah apa namanya, Duldul. Unta apa namanya, Syabwa. Kuda Rasulullah apa namanya, Afwa. Apa nama-nama bilah pedang Rasulullah SAW, Zulfaqar, Bakhtar. Ada daripada Nabi Daud AS. Apakah lembing Rasulullah, apakah namanya, bagaimana bentuk pakaian Rasulullah SAW. Semuanya direkodkan yang terperinci. Bagaimana mata Rasulullah, bagaimana mata hitam Rasulullah dan bagaimana mata putih Rasulullah, bagaimana janggut Rasulullah, bagaimana mulut Rasulullah, bagaimana lidah baginda, bagaimana hidung baginda, bagaimana telinga baginda, bagaimana rambut baginda, bagaimana panjang rambut baginda, bagaimana saiz badan baginda, bagaimana ketinggian baginda, bagaimana sendi-sendi Rasulullah juga dilaporkan. Naam, itu sebagai daripada agama. Kalau tidak, sahabat tidak akan melaporkannya untuk diriwayatkan sebagai hadis kepada generasi tabi'in dan tabi'in kepada tabi'in, dan sehingga pada ketika ini kita dapat memperhatikan, sehingga kita dapat membayangkan dan imajinasikan daripada hujung rambut sehingga ke hujung kaki bagaimana bentuk Rasulullah dan juga rupa fizikal Rasulullah SAW. Jadi begitu terperincinya, satu ayat pun tidak ditinggalkan oleh para sahabat. Tabi'u anni walau ayah. Dan sunnah, ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang sering kita dengar. Barangkali dari kita kecil sampai besar, boleh jadi inilah hadis satu-satunya yang kita dengar mengenai perkara ini, yang mana Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku tinggalkan kepada kamu dua pusaka, selagi kamu berpegang teguh dengannya, kamu tidak akan sesat. Al-Quran dan juga Sunnah. Mungkin kita sentiasa mendengar hadis ini, Al-Quran dan juga Sunnah. Dan satu lagi hadis yang lain yang seumpama dengannya, yang jarang kita dengar. Jadi ini lebih penting daripada hadis Al-Quran dan juga Sunnah. Aku tinggalkan kepada kamu dua pusaka. Aku tinggalkan kepada kamu dua pusaka, selagi kamu berpegang teguh dengannya, kamu tidak akan sesat. Yang pertama, kitab Allah, iaitu Al-Quran. Ini seperti satu tali terletak daripada kamu sehingga ke langit. Berpegang teguh dengannya, kamu akan jatuh teguh. Dan yang kedua adalah ikrati, ahli baitku, ahli keluargaku, keturunanku. Rasulullah SAW menyatakan bahawa Al-Quran dan juga Ahlul Baitku tidak akan berpisah sehingga ke hari kiamat, sehingga bertemu semula di Telaga Kautsar. Baik, bagaimana kita sentiasa mendengar hanya Al-Quran dan Sunnah? Kenapa Al-Quran dan juga Ahlul Bait jarang didengarkan kepada kita? Pertama, kerana keadaan zaman yang mana ulama takut untuk membawa kepada hadis ini, takut-takut ini dituduh Syiah kerana seolah-olah melebihkan kepada Ahlul Bait. Tak apa kena mengenai Ahlul Bait dengan Sunnah, kerana mengikut logik akal manusia lebih tepat adalah Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana boleh Al-Quran dan juga Ahlul Bait Rasulullah? Satu Ahlul Bait. Satunya kurang kefahaman kita kepada makna Ahlul Bait. Siapa mereka? Adakah mereka masih wujud? Adakah mereka berada di kalangan kita? Adakah benar mereka memainkan peranan di kalangan manusia? Apakah keutamaan mereka? Apakah hak-hak mereka? Dan ilmu ini sebenarnya sudah hilang dari masyarakat. Kerana itu hadis Al-Quran dan juga Ahlul Baitku, kata Rasulullah, hadis ini jarang dibahaskan kerana kurang kefahaman kepada hadis tersebut.
Dan hari ini kita ingin keluarkan semula hadis. Dan daripada segi periwayatan yang mengatakan Al-Quran dan juga Sunnah, kekuatan hadisnya adalah lebih lemah daripada hadis yang mengatakan Al-Quran dan juga itrati. Itrati maksudnya ahli bait, ahli keluarga. Dan Al-Quran dan juga ahli bait, lafaz hadis ini diriwayatkan di dalam banyak kitab-kitab hadis, dan ianya mencapai kepada darjat hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang tidak boleh disangkalkan lagi kesahihan hadis tersebut kerana banyaknya ataupun ramainya periwayat pada setiap generasi daripada zaman sahabat. Begitu ramai sahabat yang meriwayatkan, begitu ramai zaman tabi'in yang meriwayatkan, dan begitu ramai zaman tabi'in yang meriwayatkan. Manakala Al-Quran dan juga Sunnah, ini hanya terdapat dalam satu kitab sahaja, iaitu Muwatta Imam Malik. Dan hadis itu adalah hadis mursal. Hadis mursal adalah hadis yang terputus sanadnya. Imam Malik membawakan, walaupun Muwatta Imam Malik hadis dia sebenarnya sahih, tetapi hadis mengenai Al-Quran dan juga Sunnah ada hadis mursal, iaitu tidak dinyatakan sahabat mana yang meriwayatkan hadis tersebut. Tapi ini yang meriwayatkan hadis tersebut terus menisbatkan hadis itu terus kepada Rasulullah SAW tanpa diketahui siapa sahabat yang meriwayatkan hadis itu. Itu dinamakan sebagai hadis mursal. Hadis mursal adalah salah satu bentuk hadis yang lemah di dalam periwayatan hadis. Dan jika tak dibandingkan dengan hadis sahih yang mengatakan Al-Quran dan juga itrati, yang tadi diriwayatkan dengan satu kitab saja Muwatta, Al-Quran dan juga Ahlul Bait diriwayatkan dalam Sahih Muslim, diriwayatkan dalam Musnad Ahmad, diriwayatkan dalam Sahih Tirmizi, diriwayatkan dalam Tabrani, diriwayatkan dalam kitab hadis Tahawi, dan lain-lain kitab yang lain. Khazanah dalam hadis penuh dengan periwayatan hadis mutawatir yang mengatakan Al-Quran dan juga Ahlul Bait. Dan berdasarkan kepada akli sekalipun, sesuatu pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, pusaka yang ditinggalkan. Jika Nabi Muhammad SAW tinggalkan Al-Quran, Al-Quran adalah suatu bentuk yang tidak berbicara. Ini objek, ini mushaf yang ditinggalkan. Al-Quran ini tidak berbicara. Dan suatu perkara yang lain, sunnah, yang hari ini apabila kita tanyakan kepada orang yang mengatakan sunnah itu apa, mereka katakan hadis sahih. Yang kita tanyakan apakah hadis sahih, mereka katakan itu adalah Bukhari dan Muslim. Ini tidak pernah wujud di zaman Rasulullah mengatakan Al-Quran dan sunnah. Sunnah itu Bukhari dan Muslim. Bagaimana dengan zaman sahabat? Bagaimana dengan tabi'in? Kerana pengkumpulan hadis-hadis sahih Bukhari, Muslim, Tirmizi ini berlaku pada zaman akhir tabi'in, lepas daripada 4 imam mazhab. Selepas Imam Abu Hanifah, imam yang kedua Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Bukhari mula untuk melakukan pengumpulan hadis sahih pada akhir kehidupan Imam Ahmad bin Hanbal, setelah fiqh telah siap dibentuk dalam bentuk yang sempurna. Pengumpulan usul fiqh telah dibentuk oleh Imam Syafi'i dan kitabnya Al-Risalah. Mereka hidup lebih hampir dengan zaman Rasulullah. Mereka hidup bersama dengan sahabat dan juga anak-anak sahabat yang terus melihat amalan bapa mereka yang melihat terus kepada Rasulullah SAW. Dan selepas zaman mereka, lepas 220 tahun setelah kewafatan Rasulullah, barulah pembukuan dan juga perhimpunan hadis-hadis sahih mulai dilakukan oleh Imam Bukhari, Muslim dan sebagainya di atas kaedah dan juga syarat yang mereka sendiri yang letakkan dalam pengumpulan hadis tersebut. Dan tujuan mereka kumpulkan hadis bukan untuk membentuk satu mazhab yang baru, bukan, supaya manusia ikut, bukan. Para pengumpul kutub sittah ataupun 6 kitab hadis yang sahih yang terkenal, kitab Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i dan juga Abu Dawud. Mereka membentuk itu sebagai satu bentuk klasifikasi, satu penjagaan hadis, supaya ada satu bentuk hadis-hadis sahih yang diletakkan di atas syarat yang mereka letakkan sendiri. Imam Bukhari meletakkan syarat untuk mengatakan sebuah hadis sahih
periwayat ini dengan periwayat sebelumnya mesti berjumpa. Hidup satu zaman yang mesti berjumpa. Imam Muslim pula syarat ni lain, jadi tidak semestinya berjumpa. Cukup kalau dia sampaikan riwayat ini melalui orang lain, dan sampaikan kepada orang itu ataupun melalui surat, dan cukup tersambung, tidak perlu berjumpa, tidak wajib berjumpa seperti mana yang diwajibkan oleh Imam Bukhari. Syarat yang diletakkan oleh imam-imam muhaddis ini juga berbeza di atas syarat, di atas cita rasa masing-masing, supaya satu koleksi hadis dibentuk di atas cita rasa mereka, bukan supaya manusia setelahnya mengikut mazhab Bukhari atau mazhab Muslim, tidak. Kerana ilmu yang disampaikan, sunnah yang disampaikan ini adalah berbentuk daripada dada ulama, pengamalan ulama kepada anak murid secara bersanad. Apa yang difahami daripada Al-Quran bila disampaikan tafsirnya dan juga pemahamannya dengan secara bersanad dan juga perantaian daripada satu generasi ke generasi. Kita tidak tergantung penuh dengan kitab, dengan Bukhari Muslim tulisan, tidak. Agama kita tidak tergantung kepada tulisan, tidak tergantung kepada apa yang terkandung dalam internet ataupun USB. Katakan cukup kutub pusitah Bukhari Muslim seperti mana dalam Syamilah, semua kitab-kitab terdapat dalam satu USB, boleh disimpan. 120 kitab hadis, 1000 kitab hadis boleh disimpan dalam satu USB. Kita tidak bergantung kepada USB, kita tidak bergantung kepada kitab. Kerana ilmu yang diperturunkan adalah daripada guru kepada anak murid. Ini sebagai pembantu. Al-Quran juga, mushaf juga adalah pembantu. Al-Quran yang sebenarnya Allah Ta'ala jaga Al-Quran ada yang berada dalam dada daripada penghafaznya. Kerana buku ataupun kitab boleh musnah, boleh hancur, boleh terbakar, boleh tenggelam. Tapi yang berada dalam dada ulama, yang berada dalam dada hufaz Quran, ini dijaga oleh Allah SWT. Kefahaman yang diwarisi daripada dada ke dada sampai kepada Rasulullah SAW. Jika Al-Quran yang ada di hadapan kita, seluruh mushaf yang berada dalam dunia ini terbakar dan termusnah, kita perumpamaan, atau kita andaikan semua Quran musnah, maka penjagaan Allah dan pemeliharaan Allah ke atas Quran tidak sampai seminggu. Hufaz Quran boleh berkumpul balik dan tulis balik Quran daripada juzuk pertama sehingga juzuk ke-30 tanpa tertinggal satu ayat pun. Begitu ramai yang hafiz Quran yang berada di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Rakan-rakan kami daripada hafiz Quran, mereka mengerti satu persatu ayat. Mereka boleh baca dengan ke depan, mereka boleh baca terbalik, boleh tahu muka surat berapa. Kalau tebuk apa saja tahu muka surat, ayat nombor berapa. Surah Nahl ayat 13 baca terus. Surah Kahfi ayat 15 baca terus. Akhir juzuk 29, peringkat yang paling bawah, baris yang paling bawah baca, terus baca. Baris yang ketiga paling bawah, daripada bawah boleh terus baca. Begitu bagaimana memori yang Allah telah letak dalam hafiz Quran. Setiap muka surat berada di dalam kepala mereka. Dan jika seluruh Quran, katakan umpama andaikan musnah semuanya, sekejap saja tak sampai seminggu sudah dicetak semua 30 juzuk Quran tanpa tertinggal satu baris, tanpa tertinggal satu huruf sahaja. Bukan saja dengan mushaf Utsmani, dengan seluruh dengan kiraat yang lain, kiraat Qalun, kiraat Warsh, dan kiraat yang lain. Sebab yang kita baca mushaf kita baru satu kiraat, ada 14 kiraat yang lain lagi, yang barisnya lain, yang diwarisi secara bersanad kepada kita. Dan begitu bagaimana ilmu turun kepada kita. Dan apa kaitan Ahlul Bait dengan sunnah? Daripada dua hadis tadi kita dapat tahu bahawa Al-Quran juga Ahlul Bait yang hadis mutawatir itu adalah lafaz yang sebenar yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Kerana begitu banyaknya hadis dan begitu ramainya sahabat yang meriwayatkannya. Manakala Al-Quran dan juga sunnah hanya satu hadis, dan ia pula hadis yang mursal,
Dan terdapat hanya dalam satu kitab hadis sahaja. Bermakna Al-Quran dan Sunnah, kadang-kadang para sahabat dia memaklumkan kepada tabi'in dengan memberi makna mafhum kepada Ahlul Bait itu. Itu yang dinamakan sebagai sunnah. Seorang sahabat kita, dan sahabat itu pun tidak tahu siapa, kerana Imam Malik terus menisbatkan kepada Rasulullah SAW. Ini bermakna Ahlul Bait mempunyai kaitan yang rapat dengan sunnah, di mana sahaja mereka berada di setiap zaman dan setiap tempat. Mereka yang menyimpan genetik dan juga DNA Rasulullah SAW daripada kalangan ulama'nya, mereka yang menghidupkan makna sunnah. Kerana itu Nabi SAW meninggalkan kepada kita pusaka, dan pusaka ini akan berada sehingga ke akhir zaman, dan kita berpegang teguh dengannya. Sehingga muncul daripada seorang lelaki daripada keturunan Nabi SAW, Rasulullah mengatakan namanya seperti namaku dan nama ayahnya seperti nama ayahku, dan dia akan memimpin manusia keseluruhannya, dan dia akan mengisi bumi ini dengan keadilan seperti mana bumi sebelum itu dipenuhi dengan kedurjanaan dan juga kezaliman. Dan ianya berlaku sampai akhir zaman, seorang lelaki daripada keturunan Rasulullah. Dan ini wujud setiap zaman, wujud keturunan dan juga ahli keluarga Nabi SAW. Dan Ahlul Bait yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis tersebut, ia lebih kepada ulama Ahlul Bait sebagai ikutan, dan juga Ahlul Bait secara amnya sebagai satu kehormatan dan kemuliaan kepada mereka, menjaga hak mereka, tidak mengumpat mereka. Jika mereka dalam jauh daripada landasan agama, cuba dengan cara yang hikmah dan kasih sayang untuk bawa mereka dekat kepada agama ini, sudah tentu akan menggembirakan Nabi SAW. Tapi jangan sekali-kali memandang remeh dan memandang rendah kepada mereka, hormat kepada mereka. Mereka sentiasa wujud, dan paling ramai Ahlul Bait Nabi SAW adalah daripada Nusantara kita, daripada alam Melayu kita. Tidak ada syak, dan ianya telah diperakui oleh ulama Arab bahawa tidak ada tempat, tidak ada benua di dalam dunia ini yang tempatnya ramai dengan Ahlul Bait yang mempunyai genetik dan juga darah Rasulullah SAW berbanding daripada Nusantara kita, perantau dan juga rumpun Melayu kita. Kerana Ahlul Bait yang datang ke tempat kita bukan saja 300-400 tahun yang lepas, bukan bermula daripada zaman Melaka, para Meswara masuk Islam, tidak. Ia telah bermula daripada zaman Rasulullah SAW. Zaman Rasulullah, sahabat telah sampai ke alam Melayu di Sumatera. Mereka telah membawa Islam, dan perkampungan Arab telah berada di tanah Melayu sebelum Islam datang. Sebelum Rasulullah SAW lahir, perkampungan Arab sudah ada di kawasan Perlak, sudah ada di kawasan Barus, di kawasan Sumatera Utara sebelah barat. Dan juga perkampungan Arab di kawasan China telah ada sejak daripada 4 Masihi. 4 Masihi bermakna 400 tahun sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Kalau kita faham bagaimana geopolitik dan juga perkembangan perdagangan yang berlaku antara dunia Arab dengan dunia Melayu sejak daripada zaman Fir'aun lagi, kita akan dapat faham bagaimana pedagang Melayu dan pedagang Arab bersimpang siur, bertukar rempah ratus, bertukar kapur barus, bertukar dengan barang-barang perdagangan. Dan kita kaya dengan kopi di Sumatera. Maka pedagang-pedagang daripada barat dan pedagang daripada Arab, mereka datang untuk mengambil rempah ratus dan juga kopi kita. Dan juga daripada Mesir, mereka ambil daripada kapur barus yang datang daripada Barus. Nama tempat itu Barus, itu kapur yang terbaik. Dan mumia Fir'aun itu dimumiakan dengan menggunakan kapur Barus yang datang daripada tempat kita. Seperti mana yang ditemui oleh saintis bahawa ini dia datang daripada tanah Melayu. Kerana kapur itu tidak terdapat di mana-mana. Begitu ia telah berlangsung sehingga Ahlul Bait telah datang daripada awal Islam ke tempat kita, tapi secara kecil-kecilan, dan kemudian telah merebak ke Melaka, ke Kedah, kemudian ke Terengganu, ke kawasan Pahang, kawasan Johor, dan akhirnya penuh dengan pencampuran dan asibilisasi Ahlul Bait yang datang, diaspora yang berlaku, berhijrahan beramai-ramai. Kerana Nabi SAW telah melaporkan bahawa Ahlul Baitku setelah peninggalanku akan mengalami pembantaian, pengusiran, penindasan dan juga kezaliman. Jadi Ahlul Bait sentiasa diburu. Daripada zaman Khilafah Abbasiyah, mereka mempunyai sifat dendam, mereka takut tergugat
Kerana Ahlul Bait di kalangan hati masyarakat sentiasa mendapat tempat di kalangan hati masyarakat. Kerana akhlak mereka, kerana adab mereka, kerana pengaruh mereka, kerana kaliber mereka. Maka disebabkan mereka diburu dan ditindas dengan begitu sekali, maka berlaku diaspora, iaitu penyebaran. Mereka telah berpindah beramai-ramai daripada tanah Arab. Mereka berpindah ke tanah Nusantara yang melihat orang Melayu ini sudah memang daripada segi fitrahnya adalah lembut, dan mereka sukakan tempat ini, dan mereka berdiam di tempat ini. Mereka telah bercampur kahwin dan akhirnya telah melahirkan ramai daripada zuriat yang daripada gelombang pertama Ahlul Bait yang mereka tidak guna perkataan Said dan Sharifah. Dan akhirnya pengkaji mengatakan Melayu ini, orang Melayu ini, kebanyakan mereka sudah bercampur dengan genetik dan juga darah Rasulullah SAW. Kerana itu kita redup di sini, kita redup di Nusantara kita. Kita lembut, adab kita semacam lembut, kasih sayang kita. Pergi ke negara lain, mereka akan tertarik bagaimana orang Melayu, bagaimana kita asli kita, bagaimana adab kita, akhlak kita. Lembut itu, mereka terkesan dengan kita, dengan orang Melayu. Dan mereka yang daripada Said dan daripada Sharifah, mereka ini terjaga nasab mereka kerana mereka datang agak terkemudian. Lebih kurang 300-400 tahun yang lepas, nasab mereka masih terjaga. Kerana itu, mereka untuk menjaga nasab itu, mereka letakkan Said untuk lelaki dan Sharifah untuk perempuan. Dan untuk mereka daripada kalangan Said yang mempunyai tingkatan N yang tinggi, mereka dipanggil Habib. Mereka dipanggil Habib. Daripada keturunan daripada Sayyidina Hasan, kebanyakan mereka daripada lelaki dipanggil Syarif. Daripada perempuan kadang-kadang Syarifah ataupun Sayyidah. Daripada keturunan Sayyidina Hasan juga kadang-kadang dipanggil Syekh. Seperti Syekh Abdul Qadir Jalani, tak dipanggil Habib Abdul Qadir Jalani, dipanggil ke Syekh. Dan sebelah keturunan Sayyidina Husain dipanggil dengan Habib. Maka ulama Ahlul Bait yang datang apabila kita kaji sejarah, kita akan dapati pada setiap zaman, setiap tempat, mereka telah berpindah ke Morocco dan menghidupkan agama di situ. Mereka berpindah ke Afrika Selatan, mereka hidupkan agama di situ. Dan nama-nama mereka tercatat, iaitu siapa yang berpindah ke Morocco, Idris, dan melakukan Idrisiyah dan juga Sanusiyah. Di Cape Town, Syekh Yusuf Al-Khalwati daripada keturunan Rasulullah SAW, bukan putera raja, menyebarkan dakwah di sana. Dan sampai sekarang Cape Malay masih mengamalkan amalan-amalan agama dan juga amalan-amalan tasawuf. Ratib al-Atas, Ratib al-Haddad masih berlangsung di Cape Malay, dekat dengan Cape of Good Hope. Dan mereka telah datang ke India, dan India penuh dengan Ahlul Bait. India penuh dengan Ahlul Bait. India penuh dengan Sayyid Sharifah. Mereka berasilisasi dalam masyarakat Islam di sana. Sejarah sangat panjang. Dan begitu juga mereka telah pergi ke Rusia, Dagestan, Afghanistan, Khurasan, dan mereka telah menghidupkan agama di Mesir dengan Syekh Abdul Qadir Jalani di Iraq, menghidupkan Qadiriyah di Mesir dengan Rifa'iyah. Ini semua daripada Ahlul Bait Nabi SAW. Di Hadramaut dengan Pak Alawi dan juga Alawiyah, dan akhirnya daripada Hadramaut ini adalah zuriat yang paling ramai sekali yang tersebar ke India dan juga Nusantara. Yang bermula ke India, kemudian Said Hussein Jumadil Kubra telah berpindah ke Kemboja dan melahirkan zuriat ramai di Kemboja. Kemudian bermula alik ke Champa dan di kawasan Vietnam melahirkan zuriat, kemudian turun di kawasan Patani dan berkahwin campur berkahwin dengan orang Patani dan melahirkan zuriat di sana. Kebanyakan bernama Wan dan juga Nek, dan juga daripada Jembal dan juga raja-raja Patani. Kemudian turun daripada Kelantan dan juga melahirkan zuriat di situ, juga Wan, Nek dan juga Long. Kemudian turun terus ke Jawa, dan Syekh Hussein Jumadil Kubra bersama dengan anaknya Ibrahim Asmoro telah melahirkan daripadanya keturunan Wali Songo yang telah membuat impak yang besar kepada berapa juta umat di Indonesia. Umat Jawa ketika itu yang hati mereka keras dengan Hindu dan Buddha, tetapi kerana hikmah dan kasih sayang dakwah yang dibawa oleh Wali Songo, tanpa setis darah mereka masuk Islam. Dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo adalah ulama Ahlul Bait. Wali Songo hampir keseluruhannya
ataupun kecuali satu sunan kali jaga. Yang lain semuanya adalah Ahlul Bait Nabi SAW daripada keturunan Sayyid Husain Jumail Kubra, dan juga Sayyid Husain Jumail Kubra adalah daripada keturunan Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah daripada Hadramaut, yang berpindah daripada Basrah Iraq ke Hadramaut, daripada Hadramaut ke India ke Kemboja, yang melahirkan keturunan yang ramai. Jadi Indonesia kebanyakan ulama Ahlul Bait mereka tidak panggil Sayyid Syarifah yang muda datang daripada gelombang awal. Kebanyakan kiai-kiai pondok, kiai-kiai mereka adalah Ahlul Bait Nabi SAW. Mereka mempunyai nasab mereka yang tersimpan sehingga ke Rasulullah SAW. Dan sehinggalah pada zaman ini kita lihat ulama Ahlul Bait masih tampil di saf dan di hadapan untuk membawa makna sunnah. Begitu dah masuk ke England, masuk ke Amerika, masuk ke Kanada, dan tali kekang dakwah akan kembali kepada tangan asalnya, iaitu Ahlul Bait Nabi SAW. Tapi sebelum daripada Ahlul Bait muncul pada ketika ini, sebelum ini keturunan sahabat banyak menyanyikan kerja dakwah sebelum menerangkan kepada tali kekangnya. Keturunan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memainkan peranannya, keturunan Sayyidina Umar Al-Khattab memainkan peranannya, keturunan Sayyidina Osman memainkan peranannya, keturunan Sayyidina Ali memainkan peranannya. Akhirnya akan kembali kepada keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dan dia akan membawa kepada lelaki yang terakhir Nabi SAW kata yang akan muncul, dan lelaki yang terakhir maksud lelaki daripada keturunanku yang akan muncul, yang akan memimpin manusia. Jika umat pada zaman ini tidak mendidik ahli mereka untuk mencintai Ahlul Bait, tidak dididik untuk menghormati Ahlul Bait Rasulullah SAW, musafir ditinggalkan oleh Rasulullah yang menghidupkan makna sunnah di mana-mana, dikhawatiri apabila Imam Mahdi muncul, mereka tidak akan mengikut kepada Imam Mahdi. Kerana apa? Kerana tidak terbina jiwa mereka. Bagaimana Yahudi apabila Nabi SAW muncul, padahal mereka tahu bahawa Nabi akhir zaman akan muncul, tetapi kerana keangkuhan mereka dan kerana tidak ada hormat mereka kepada Nabi akhir zaman yang keluar daripada Quraisy, sehingga mereka tidak mau beriman. Padahal mereka berpindah beramai-ramai daripada Syam ke masjid, ke kota Madinah, ke Yathrib, ada semata-mata untuk ikut Nabi akhir zaman. Tetapi Nabi akhir zaman muncul daripada Quraisy, mereka tidak percaya, kami tidak mau beriman. Kita degil mereka, angkuh mereka dan sombong mereka. Kita takut umat pada zaman ini yang tidak dididik dengan penghormatan dan kemuliaan kepada Ahlul Bait, apabila Mahdi muncul dan keturunan Nabi SAW, jiwanya belum disiapkan lagi, tak sempat siap dan tidak sempat disediakan. Itu Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya 3 kali, ala udzakirukumullahu fi ahli baiti, aku ingatkan kamu wahai umatku mengenai Ahlul Baitku, aku ingatkan kalian mengenai Ahlul Baitku, aku ingatkan kalian mengenai Ahlul Baitku. Jaga hak mereka, sayangi mereka dan kasihi mereka, tunjukkan kasih sayang kepada mereka. Mereka adalah umpama bahtera Nabi Nuh. Ini ikutan. Dia kata ulama Ahlul Bait daripada ikutan, mereka adalah ulama daripada Ahlul Bait. Umpama mereka seperti bahtera Nabi Nuh, barang siapa yang ikut mereka, mereka akan berjaya. Dan barang siapa yang tidak bersama di atas bahteranya, maka gelombang fitnah sangat besar yang melanda dunia, yang membawa makna sunnah yang sebenar. Nabi SAW kata pusaka yang aku tinggalkan, iaitu Ahlul Bait Nabi SAW. Dan saya ingin katakan hadis Al-Quran dan juga itrati Ahlul Bait disahihkan oleh Al-Albani. Jadi satu golongan dia nak apa yang Al-Albani kata, baik kita katakan Al-Albani mensahihkan hadis, katakan 2 pusaka yang ditinggalkan Rasulullah adalah Al-Quran dan juga itrati Ahlul Bait Nabi SAW. Daripada Imam Ghazali mengatakan, wahai penuntut, tidak dapat melaksanakan segala perintah Allah kecuali dengan menguasai hati dan seluruh anggotamu pada sekalian masa dan nafasmu, bermula daripada pagi sampai ke petang. Lihat, fardu dan sunnah diterangkan oleh Imam Ghazali kemudian dibawa kepada hati. Fokus balik pada hati. Apa keinginan kita dengan amalan kita? Adakah keinginan kita untuk keredaan Allah? Adakah keinginan kita untuk kampung akhirat, negeri akhirat yang kekal abadi? Ataupun dengan amalan itu keinginan kita kepada dunia? Man yuridu dunya ajjalna lahu fi ma nasha. Siapa yang ingin sesuatu yang segera dunia, yang inginkan, keinginan terletak dalam hati.
Siapa yang berkehendak, berkeinginan dunia dengan amal perbuatannya, maka kami akan segerakan kepadanya, dan di akhirat tidak ada bahagian untuknya, tapi kami siapkan azab yang pedih untuknya. Wa man yuridul akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa yang hatinya menghendaki dan menginginkan akhirat, menghendaki keridaan Allah Subhanahu wa taala, dan dia berusaha ke arah tersebut, wa sa'alaha sa'yaha, dan berusaha untuk mendapat apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang dia inginkan akhirat tersebut, dia usaha, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Amalan mereka, perbuatan mereka dihargai oleh Allah SWT, akan dibalas dengan baik, diganjari dengan berlipat ganda oleh Allah SWT di setiap amal perbuatannya, diterima oleh Allah SWT. Maka ini berbalik kepada hati kita. Seseorang mungkin melakukan amal perbuatan pada zahirnya ialah perbuatan dunia, tapi jika dengan perbuatan dunia, amal dunia tersebut diinginkan akhirat, maka amal dunia tersebut jadi akhirat. Kadang-kadang ada amal akhirat, tapi dengan amal akhirat itu hatinya menginginkan dunia, maka amal akhirat itu menjadi dunia. Maka berbalik kepada hati. Pada satu amal, perbuatan dan juga perkataan, ucapan, bilik hati kita, muhasabah hati kita, audit hati kita. Apa keinginan kita sebenarnya, apa matlamat yang kita letak dalam hati kita. Tujuan akhir kita adakah dunia, adakah manusia, makhluk, ataupun khalik. Adakah matlamat akhir kita keridaan Allah SWT. Ini yang kita ingin usahakan, hati yang ikhlas semata-mata kerana Allah, dan sehingga dia tidak ingin dunia, tak mau akhirat pun tak mau, dengan Allah SWT. Sebab itu kita dari Allah, dengan Allah, kepada Allah, menuju kepada Allah, dengan Allah dan dalam Allah. Dengan Allah, dengan Allah. Kehidupan kita di atas dunia ini apa sahaja dengan Allah. Dan kita dapat kenal Allah pun dengan Allah, bukan dengan kekuatan kita, dengan bantuan Allah. Kita dapat beribadah pun dengan Allah, dapat menghampirkan diri kita pun dengan Allah. Allah yang menghampirkan diri kita kepada Allah, bukan dengan kekuatan kita. Kita tidak boleh ciptakan kekuatan kita sedikit pun, semua dengan Allah. Ini yang tasawuf, itu satu perjalanan daripada Allah, dengan Allah, menuju Allah, kepada Allah, sampai kepada Allah. Semoga Allah SWT sampaikan kepada kita, insyaAllah. Semoga kita manfaat. Amin ya Rabbal Alamin.